Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. So ini dia berita menggempakan sahabat-sahabat semua. Ya, seperti yang kita tahu dan berita yang mengejutkan kita ya, kematian penyandang ahli Dewan Undangan Negeri di Sungai Bakap, Pulau Pinang. Jadi hari ini menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda ulasan daripada penganalisis politik khususnya. Dan bagi saya sendiri, ya, sebagai penyandang di DUN ini, yaitu daripada Parti PAS, kalau mereka kalah itu adalah satu yang luar biasa. Ya, maksudnya apa sahabat semua? Maksudnya rakyat mulai menolak Parti PAS, ya, calon daripada PAS, daripada Perikatan Nasional. Ya, karena kita tahu mereka ini seringkali memainkan sentimen, ya, bangsa dan agama, menunggang dan sebagainya. Tetapi kalau mereka menang itu perkara biasa karena DUN ini dimenangi oleh mereka pada PRN yang lepas. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, saya ingin membawakan Anda untuk mendengar ataupun melihat ya kenyataan daripada penganalisis politik ini menyatakan bahwa kerjasama semakin serasi antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Jadi katanya ada kelebihan ya di DUN Sungai Bakap, itu antara kenyataan ya daripada penganalisis politik ini. Jadi izinkan saya untuk membaca kenyataan ini sahabat-sahabat semua, yang mana penganalisis ini berkata PHS dan BN akan menggunakan kedudukan sebagai kerajaan untuk merampas kursi itu daripada Parti PAS. Jadi berdepan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan yang kerjasamanya semakin kukuh selain mentadbir Pulau Pinang, mungkin menyukarkan Perikatan Nasional untuk mempertahankan DUN Sungai Bakap. Menurut penganalisis, mereka berpendapat jika PN menerusi PAS mempertahankan kursi pada PRK sekalipun, majoriti mungkin di bawah 500 undi, lebih rendah berbanding 1.563 undi yang diperoleh calonnya Nur Zamri Latif menewaskan calon PH Nur Hidayat Ceros ketika pilihan raya negeri di bulan Ogos tahun lalu. Jadi Zamri meninggal dunia Jumat lalu dan kekosongan kursi itu akan dimaklumkan Speaker DUN Pulau Pinang Lo Chu Kiang kepada Suruhanjaya Pilihan Raya Kecil Pilihan Raya iaitu hari ini. Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia berkata, PH dan juga Barisan Nasional sudah tentu akan menggunakan kedudukannya sebagai blok kerajaan untuk menambat hati rakyat di kawasan itu. Paling penting, komuniti Melayu yang mewakili 59.36% pengundi di DUN Sungai Bakap ini. Dan pengundi Cina pula ya sebanyak 22.54%, India 17.39% dan lain-lain 0.71%, meliputi 38.409 pemilih berdasarkan rekod Ispiar ya pada PRN 2023 yang lalu. Menurutnya, kemenangan DUN di bawah Parlimen Nimbung Tebal itu juga akan menjadi isyarat pengaruh gelombang hijau yang membantu PAS menawan 11 kursi di Pulau Pinang semakin terhakis, khususnya di kalangan orang Melayu. Parlimen Nimbung Tebal ini kubu PHS dan mereka menang Parlimen dan 2 DUN Jawi dan Sungai Aceh kecuali Sungai Bakap yang dirampas PAS dengan majoriti tipis 1.000 lebih iaitu 1.563 undi. Walaupun PAS menang di Sungai Bakap kerana gelombang hijau, namun prestasi ditunjukkan PH dan BN dalam beberapa siri PRK seperti Pulai, Simpang Jeram, Pelangai, kemudian Kuala Kubu Baru sudah pasti memberi kelebihan kepada kerajaan meneruskan penguasaan di Sungai Bakap, katanya kepada FMT. Kedudukan PH dan BN yang menguasai Pulau Pinang malah di peringkat persekutuan pada masa yang sama. Pengaruh UMNO yang semakin pulih akan menambah lagi beban PAS untuk mengekalkan kursi itu. Jadi sebagai rekod, kursi itu pernah dikuasai UMNO pada tahun PRU 2004 yang 4 tahun kemudiannya dirampas Pakatan Rakyat yang digantikan dengan PS membabitkan gabungan PKR DAP Amanah. Namun pada PRN lalu, PN pula menguasainya. Mazlan berkata jika PSBN berjaya merekodkan kemenangan 30-10, ia juga memberi signal sokongan UMNO dalam kalangan orang Melayu semakin pulih, mengambil kira kawasan itu juga pernah dimenangi UMNO pada PRU 11 2004 ke 2008. Selain mesej jelas gelombang PAS semakin luntur, katanya lagi PSBN boleh beritahu kepada Malaysia bahawa gelombang PAS mulai luntur dan kejayaan mereka merampas DUN ini boleh memberi satu mesej bahawa pengaruh Madani semakin meningkat dan kemenangan itu bukan saja memberi semangat kepada PHS malah rakan gabungan UMNO untuk bangkit, katanya.
Sementara itu, Azmi Hassan, Fellow Majlis Profesor Negara, berpendapat PAS masih berpeluang mengekalkan kemenangan di Sungai Bakap, namun dijangka dengan majoriti kurang daripada 500 undi kerana PSBN kini berada pada kedudukan kuku dan keserasian mereka menjadi tarikan kepada pengundi. Dan PS mau merampas ya kursi itu. Kalau gagal majoriti diterima PAS mungkin di bawah 500 undi, katanya, sambil menambah ia akan memberi gambaran pengundi Sungai Bakap telah berubah hati kepada Pakatan Harapan. Jadi jelas sahabat semua, seperti yang saya katakan, kalau calon PAS menang sekali lagi di DUN Sungai Bakap ini, ya itu tidak menunjukkan apa-apa beza ya, kerana mereka adalah penyandang. Tetapi seperti yang saya katakan, kalau mereka kalah di DUN Sungai Bakap ini, maka ini akan sedikit semaya ya memberi gambaran tamparan hebat ya kepada PAS ini, yang menyatakan ya mungkin satu gambaran seperti mana yang dinyatakan oleh penganalisis ini, bahwa satu gambaran rakyat sudah mulai ya untuk memberikan sokongan kepada PHBN, Kerajaan Perpaduan, dan sekaligus menolak ya kebangkitan gelombang hijau ini. Seperti mana juga yang berlaku ya baru-baru ini di PRK kecil Kuala Kubu semua. Jadi hari ini Tokmat ya, Tokmat orang nombor 2 Parti UMNO juga ya membuat kenyataan ya BN hormat, katanya. Itu antara satu ya kenyataan daripada Tokmat yang menyatakan BN hormat jika Pakatan Harapan tanding Sungai Bakap. Itu antara kata-kata ya yang ataupun kenyataan daripada timbalan presiden, kalau saya tidak silap, itu Tokmat. Jadi timbalan pengerusi BN berkata ia mengikut persefahaman antara dua gabungan itu sebelum ini. Dan katanya lagi Barisan Nasional menghormati, mereka menghormati jika keutamaan. Apa masalah nih internet ini? Kejap ya, ada masalah internet pula. Ada gangguan emosi. Alright. Kenapa kita punya line ini tersekat? Okay. Jadi sahabat semua, Barisan Nasional katanya menghormati jika kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Sungai Bakap akan ditandingi oleh calon daripada Pakatan Harapan yang menjelang PRK kawasan itu susulan kekosongan selepas penyandangnya Zamri meninggal dunia Jumaat lalu. Timbalan pengurusi BN Muhammad Hassan berkata ia berdasarkan persefahaman antara gabungan itu dengan parti bertanding sebelum ini diberi keutamaan. Jadi pada PRN Pulau Pinang Ogos lalu, calon PS Nur Hidayah bertanding di Sungai Bakap namun tewas dengan majoriti 1.563 undi. Dan Tokmat juga ya berkata timbalan Presiden UMNO berkata perundingan semula boleh diadakan. Namun secara asasnya persefahaman mengenai soal itu telah pun dipersetujui ya oleh BN dan juga Pakatan Harapan. Ini kursi siapa akan dibincangkan di peringkat jabatan kuasa, katanya, dan pengurusan bersama Kerajaan Perpaduan. Tapi biasanya kita mempunyai persefahaman bahwa siapa punya kursi itu dialah yang akan bertanding. Ya, itu antara kenyataan ya daripada Tokmat. Dan seperti kata-kata ataupun analisis daripada penganalisis politik ini sahabat semua, ini membayangkan bahawa ya PS dan BN gandingan ini ya mempunyai kelebihan. Ya, adakah ya calon daripada Kerajaan Perpaduan ini sekali lagi akan menang, merampas semula kerusi. Seperti yang saya katakan, kalau PAS kalah itu luar biasa sahabat semua, sebab mereka yang kena pertahankan kerusi ini. Sebab ini adalah kerusi mereka yang mereka menangi pada PR yang lalu, tahun lalu 2023. Tetapi kalau calon daripada Kerajaan Perpaduan PS dan BN menang, maka itu adalah satu gambaran yang mungkin akan mengejutkan dan juga menggemparkan kita. Mungkin satu signal bahwa rakyat
mula ya kembali memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan dan juga menolak Parti PAS Perikatan Nasional. Jadi apa pandangan anda sahabat-sahabat semua? Jadi anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa-apa kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.